Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif bin Mustafa. Pertama sekali saya akan kenalkan anggota kumpulan kami, kumpulan government untuk JTP 501 Etika Perniagaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Quratul Aini binti Rosli, dan nombor 2 Muhammad Hamizan bin Muhammad Hussein, nombor 3 Siti Nuran Ain bin Zainal Abidin, dan nombor 4 adalah saya sendiri, Muhammad Hanif bin Mustafa. Okay, untuk abstrak etika ialah tingkah laku positif seseorang individu terhadap bidang pekerjaan yang diceburinya dan merupakan faktor kejayaan sesebuah organisasi. Ia juga menjadi panduan dan peraturan dalam kehidupan seseorang individu, membolehkan mereka lebih berdisiplin dan mengelakkan mereka daripada melakukan jenayah. Untuk pengenalan tajuk kami iaitu keterhutangan yang serius dalam kalangan penjawat awam ialah ianya bukanlah isu yang baru dan hangat diperkatakan. Peraturan 13/7 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002 mentakrifkan keterhutangan yang kewangan yang serius sebagai keterhutangan seseorang pegawai yang melebihi 10 kali ganda emolumen bulanannya. Pegawai awam hanya dibenarkan berhutang 60% daripada emolumen dan mempunyai baki gaji sekurang-kurangnya 40%. Kerajaan amat prihatin terhadap perkara ini dan individu yang terlibat dalam perkara ini, jika tidak diambil serius dan ditangani, ianya akan memberi kesan buruk kepada institusi kewangan dan ekonomi, politik serta sosial negara. Okay, kami pecahkan perbincangan kita kepada tiga punca antara punca-punca keberhutangan tersebut. Yang pertama adalah pendapatan tidak kukuh. Hampir separuh daripada gaji penjawat awam membiayai hutang. Maksudnya pembelanjaannya melebihi daripada kemampuan, melebihi daripada pendapatan beliau. Okey, yang kedua adalah hutang peribadi. Dia mempunyai komitmen peribadi yang tinggi seperti keberhutangan, komitmen bulanan untuk pembayaran hutang setiap bulan adalah melebihi. Dia mungkin dia melibatkan dengan pembelanjaan peribadi juga, yang melibatkan pembelanjaan melebihi daripada pendapatan. Okey, yang ketiga, salah satu faktor antara punca keberhutangan adalah musim pandemik COVID-19 di mana ekonomi dunia merosot dan membebankan pejabat-pejabat awam yang terjejas, di mana mereka akan melakukan beberapa sesi perhutangan, pinjaman perhutangan dengan bank untuk meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membincangkan perkara. Latar belakang organisasi yang kami pilih adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah yang terletak di daerah Kulim, di negeri Kedah Darul Aman. Sekolah ini beroperasi pada tahun 2003 dengan seramai 19 orang murid dan 311 orang pelajar. Selepas 20 tahun beroperasi, kini mempunyai 877 orang pelajar, 72 orang guru dan 12 orang kaki tangan sokongan. Kelas telah meningkat daripada 9 buah kelas pada asalnya 2003 kepada 35 buah kelas pada tahun 2023, termasuk 3 buah kelas pendidikan khas integrasi, iaitu pembelajaran. Okey, pencapaian organisasi adalah seperti dalam bidang kurikulum, iaitu peningkatan peratusan dalam peperiksaan pentaksiran tingkatan 3, iaitu PT3, 3 tahun berturut-turut dalam 7 kelas dari tahun 2013 hingga 2015. Manakala keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM yang paling cemerlang adalah pada tahun 2017. Okey, sekolah ini ditadbir oleh seorang pengetua, iaitu Encik Mazlan bin Syari, dan dibantu dengan 4 orang penolong kanan, iaitu penolong kanan pentadbiran Puan Marsita binti Muhammad,
Penolong kanan hal ehwal murid Puan Norziah binti Makno. Penolong kanan co-curriculum Puan Syarifah Suhaida binti Syed Abdullah. Penolong kanan pendidikan khas integrasi iaitu Puan Nadiah binti Abdul Majid. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hamid bin Husin akan membentangkan tentang isu hutang tinggi. Daripada isu hutang tinggi kita dapati ada 4 punca. Punca yang pertama adalah tawaran pinjaman kewangan yang menarik. So di sini pihak bank akan menawarkan faedah yang rendah bagi menarik minat pinjaman untuk membuat pinjaman kepada bank. So punca yang kedua adalah gaya hidup mewah. So individu selalu mengamalkan gaya hidup mewah dengan menggunakan barangan yang mewah seperti beg tangan, telefon pintar dan kenderaan yang mewah. So punca yang ketiga adalah kos sara hidup yang tinggi. So ini disebabkan oleh kenaikan harga barang, keperluan harian seperti harga barang mentah dan minyak semakin meningkat. So punca yang keempat adalah beban hutang pendidikan. So untuk beban hutang pendidikan ni pejabat awam selalunya akan membuat pinjaman pendidikan semasa melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. So semakin tinggi peringkat yang dipelajarinya, semakin tinggilah kos untuk yuran yang ditanggungnya. So next. So isu pemantauan hutang. So ada 3 yang kita dapati daripada isu pemantauan hutang ni. Yang pertama adalah tiada sistem pemantauan. So ini adalah di peringkat pengurusan sumber manusia. So pengurusan kewangan pejabat awam perlu dikawal dan dipantau bagi memastikan mereka tidak melebihi tahap yang dibenarkan, iaitu tidak melebihi 60% daripada gaji bulanan. So yang kedua adalah sikap kerja sambil lewa. Yang ini adalah kita dapati daripada pihak pengurusan sumber manusia. So rakyat awam harus mengamalkan kerja yang produktif dan menghargai masa dan menyemak fail individu dan buku servis secara kerap. So ini untuk mengelakkan daripada penyewa awam berhutang yang serius. So dari isu pemantauan yang ketiga adalah bebanan tugas yang banyak. So ini kita dapati daripada bahagian sumber manusia. So penyewa awam mesti memikul terlalu banyak tugas dalam satu masa sehingga menyebabkan masalah terlepas pandang, terlepas tempoh perjanjian, tugas tidak penting dan masalah dalaman. So saya serahkan kepada rakan kumpulan saya seterusnya. Terdapat pelbagai cadangan penyelesaian yang boleh diambil kira oleh pegawai atau kaki tangan kerajaan, iaitu yang pertama, berbelanja secara bertanggungjawab. Okey, mereka perlu membuat rancangan kewangan tetap untuk mengendalikan wang mereka dengan lebih bijak. Ini memerlukan perbelanjaan yang kurang untuk perkara yang tidak penting seperti hiburan dan keperluan tertunda sambil mengutamakan keperluan seperti makan minum, pakaian dan penjagaan kesihatan. Selain itu, orang ramai harus membuat belanjawan bulanan dan menjejaki perbelanjaan mereka. Sebagai contoh, membuat simpanan tetap pada setiap bulan boleh memberi penentu bagi kadar kewangan yang kukuh dan dengan itu boleh menggunakan aplikasi MEE oleh Maybank sebagai alternatif untuk membuat simpanan mengikut kategori yang ingin diperlakukan seperti belanja makan, barang runcit dan sebagainya. Yang kedua, bayar jumlah minimum yang perlu dibayar tepat pada masanya, iaitu membuat bayaran minimum yang diperlukan tepat pada masanya seperti membayar lebih daripada bayaran minimum jika anda boleh, kerana ini akan membantu mempercepatkan proses penyelesaian hutang.
Sebagai contoh, komitmen kredit boleh dibayar mengikut kadar peratus yang telah ditetapkan bagi mendapatkan skor yang baik dalam SITOS dan membantu kita sebagai individu untuk membuat pembiayaan yang lain di masa hadapan. Yang ketiga adalah kelas kewangan, iaitu individu boleh belajar pengurusan kewangan yang baik dengan mendaftar dalam kursus kewangan peribadi atau berunding dengan penasihat kewangan. Individu akan mengetahui lebih lanjut tentang keperluan asas pengurusan kewangan, perancangan kewangan, pelaburan dan pembelian melalui kelas kewangan peribadi. Membuat keputusan pengurusan kewangan yang lebih baik dan keputusan perbelanjaan juga dibantu oleh ini. Contohnya, menghadiri pakar perancang kewangan yang terbukti boleh memberi pengalaman yang lebih baik dalam merancang kewangan yang lebih efektif. Yang keempat, mencari bantuan kewangan, iaitu mereka yang memerlukan bantuan kewangan boleh belajar tentang isu hutang mereka dan mendapat penyelesaian hutang yang betul melalui organisasi seperti Koperasi Pekerja Awam atau Pusat Kewangan Peribadi, membuat pengaturan pembayaran, menyatukan hutang dan tawar-menawar dengan memberi pinjaman adalah semua komponen penyelesaian hutang yang sesuai. Yang kelima adalah buat perjanjian dengan bank, iaitu mereka boleh tawar-menawar dengan bank untuk mencapai keputusan secara baik. Individu mungkin mengetahui lebih lanjut tentang keadaan kewangan mereka dan jumlah hutang mereka dengan bercakap dengan bank. Menyatukan hutang, menyediakan jadual pembayaran atau penerimaan bayaran sekaligus adalah semua strategi pelepasan hutang yang berpotensi. Daripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa beberapa pemboleh ubah seperti gaji rendah, keperluan segera, kurang berjimat cermat dan pemahaman pengurusan keuangan yang lemah mungkin menyumbang kepada masalah hutang yang tinggi di kalangan penjawat awam atau kaki tangan kerajaan. Membuat rancangan kewangan tetap, mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu dan mencari penyelesaian pengurangan hutang seperti penyatuan hutang, perancangan pembayaran atau tawaran sekaligus merupakan langkah penting yang perlu diambil oleh orang ramai untuk menyelesaikan isu ini. Mendapatkan bantuan daripada penasihat kewangan atau institusi seperti Koperasi Pekerja Am atau Pusat Kewangan Peribadi juga boleh membantu orang ramai membayar hutang mereka dengan lebih berjaya. Secara amnya, pengetahuan dan kebolehan pengurusan kewangan yang baik adalah penting untuk pegawai awam jika ingin mengelak daripada hutang yang terlalu banyak. Sekian, terima kasih.